Selamat pagi dan salam durian sekali lagi. Hari ini adalah 6 Januari 2022. Interview kita pertama ke ladang di Jerko, Pahang. Bersama saya hari ini adalah Encik Raymond. Asal dia pada Miri Sarawak. Jadi pun turut juga terlibat dalam pelaburan durian. Dan hari ini kita nak dapatkan sedikit pengalaman Mr. Raymond berkenaan dengan pengalaman penanaman durian dia di sini, pengalaman sebelum dan selepas menggunakan teknik ataupun program pembajaan, dan juga sedikit apakah cara yang digunakan dalam kebun ini. Kalau sekarang kita dengar bunyi muzik, ini adalah selayuk yang digunakan untuk menghalau tupai. Dan kemudian kita bertengok kongsikan apakah yang sebenarnya berlaku lah. Jadi Mr. Raymond, boleh tak kongsikan sedikit pengalaman kenapa terlibat dalam industri durian? Sebelum ni saya ada invest yang ini durian farm, berarti ada pengalaman banyak accident, banyak cases, and banyak buah yang tak jadi, gugur, bunga tak jadi, so tak ada pegang lah. So kali ini this year sebab musim hujan, a bit challenging, so somebody introduce Mr. Lim, so I guna Mr. Lim punya formula, dia punya baja, so follow semua punya SOP pada musim hujan ni. Nasib baik ada sikit-sikit lah, ada dia punya result lah. So harap-harap yang continuous, saya akan cuba yang sepenuh mungkin lah. Dia punya bazar, dia punya SOP semua lah. Sebab sebelum ini mungkin 70% saja saya ikut. Sebab tak sempat ya. Sebab masa ni pun musim hujan, so this pertama kali saya challenge new formula, new punya fertilizer semua di musim hujan. Saya lebih challenging lah. Risau. Ya, risau pun lah. Itu So sebab sebelum menggunakan kaedah pembajaan yang di-showkan oleh saya, berapakah peratusan kejadian buah? Adakah dia buah tinggi ataupun selepas menggunakan, apa bezanya menggunakan program baja ni? musim bunga dia banyak, tapi banyak dia tidak jadi. Okay. Ya, ataupun some of dia punya sampai pingpong dia banyak jatuh, gugur. So banyak risau lah. Tapi kali ini musim hujan sepatutnya macam tahun dulu, banyak pun tidak jadi. So kali ini pun cuba Mr. Lim punya pembajaan, dia punya cara, boleh lah. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. ada sedikit surprise lah. Okey, mungkin Mr. Raymond, ini antara banyak yang kita kongsikan. Sebenarnya kita akan buat satu lagi preview dekat satu kebun lagi. Saya bagi hints yang sebenarnya pun ada satu kebun musim hujan. Sekarang ni buah dia dalam bentuk biji telur. So gugur bulan 3. Kalau gugur bulan 3 maksudnya harga pun sekarang harga berapa? Harga kebun? Harga durian Mustang 58. 58 harga kebun. So biasanya harga tinggi, buah kurang. Jadi kalau kita dapat menghasilkan buah musim hujan ni, sebenarnya kebun Mr. Raymond sini ialah berbunga pada bulan 8 ya. Bulan 8. Masa bunga kembang bulan 10 ya. Musim hujan. Biasa musim hujan buah tidak akan jadi. Buah tidak jadi disebabkan ada beberapa faktor yang saya mungkin boleh kongsikan untuk ataupun boleh dijadikan rujukan. Bila musim hujan berlaku, masa bunga gugur, bunga kembang, biasanya pendebungan kurang sebab bunga kebanyakan dicuci oleh air hujan. Kedua ialah akan berlakunya pertumbuhan pucuk baru.
Bila berlakunya pertumbuhan pucuk baru, persaingan zat antara pucuk baru dengan bunga akan berlaku. Dan bunga kita akan jadi lemah, jadi kejadian buah rendah. Ketiga adalah penggunaan baja. Kalau kita menggunakan baja yang betul, contohnya baja kalsium yang tinggi, CBK, ya, gunakan K yang tinggi, contohnya Fruit 128. Ini boleh membantu untuk meninggikan kadar pendembungan dan juga dembungan jadi kuat. Dan faktor keempat ialah timing kita ataupun masa kita nak menggunakan program pembajaan ini sangat penting. Kalau kita sudah terlepas masa itu, kemungkinan juga kejadian buah rendah. Jadi kalau kita lihat di sini, satu lagi ada kelebihan di sini ialah buah di sini kebanyakan hijau. Dia tidak ada kuning. Kalau hijau maksudnya zat kita seimbang, magnesium kita cukup sebenarnya. Dan kalau buah kuning nampak tidak segar, orang tak nak. Jadi satu daripada faktornya lah. Dan mungkin juga Mr. Raymond boleh kongsikan sedikit juga kejadian buah tu kalau berbanding dengan dulu tinggi kan, kelebihan apa dia? Sebab banyak kita dulu ada buah yang bengkok kita tidak berbuang. So ini juga salah satu mungkin Mr. Raymond boleh kongsikan lagi. Musim ni saya dapat grade A punya banyak. Saya pun punya surprise. Sebab musim hujan susah mau control dia punya float, dia punya size. Grade A banyak. Lepas tu dia punya color, dia punya warna pun hijau. Isi dia, aroma dia pun bagus. Semua boleh tahan lah. So sebenarnya kita baru mula dengan Mr. Raymond ingat berapa bulan? Mula dari bulan 9. 9 lah. Ya. Sama sudah masa tu kita pun tidak masuk, sudah lambat lah. Mr. Raymond dalam jumpa saya bulan 9. Ya. So bulan 9, 10, 11, 12, 1. Masa tu bunga sudah kembang. Ya. Baru kita mula. Dan masa tu pun saya agak risau sebab masa telah masih singkat. Sepatutnya kita kena buat daripada sebelum berbunga kita bagi pembajaan lah. Jadi kita harapkan pada tahun ini, selepas musim ini, buat persediaan untuk yang akan datang kita akan buat lebih baik lagi. Bagi pengalaman saya sudah tanam durian lebih kurang 9 tahun. Saya sendiri yang pergi mengurusan durian kebun lebih kurang 3 tahun saja. Yang sebelum ini saya punya pakcik yang menjaga saya punya kebun. So sebelum itu saya pun tidak tahu apa itu SOP, itu baja semua. Tapi selepas saya take over, saya punya susah lah. Sebab tak faham semua punya baja, dia punya SOP, apa-apa pun tak tahu. Lepas itu saya belajar pun banyak susah. Ada bunga tak jadi, ada buah gogol. So nasib baiklah saya terjumpa Mr. Lim. So masa itu pun tidak terlambat lah. Sebelum saya jumpa Mr. Lim, saya punya kebun ini pokok sudah berbunga. So saya pun terus terang beritahu Mr. Lim, maybe terlambat lah, tapi tak apa, saya akan cuba seupaya. Guna semua Mr. Lim punya SOP, follow dia punya baja punya method, cara macam mana pembajaan. Musim ni tengok memang lain lah. Buah punya size, buah punya warna, dia punya isi, semua memang improve lah. Improve daripada dulu punya lah. Okey, satu lagi boleh tak Mr. Raymond kongsikan selayuk ataupun bunyi yang sekarang tak bunyi kita panggil selayuk apakah kelebihan ataupun apakah kebaikan yang apa yang Mr. Raymond buat di sini? Memang ada lebih kurang 50% dia punya efektif lah. Boleh takutkan ini tupai. Sebab sebelum ni kalau tak silap 2 tahun dulu ada buah tak banyak. Sapu habis. Saya 50%, tupai 50%. Semua tupai habis. Saya banyak kecewa. Simpan CD, simpan kain, banyak cara saya bikin.
Nasib baik tahun ini saya pun cuba-cubalah Mr. Lim punya method cara, tengok macam mana, ada sedikit improvement lah. Tupai ada tapi pun kurang sudah. Yang di tengah-tengah sini saya simpan banyak, dia tidak masuk. Yang tepi saya pun semuanya, kadang-kadang dia ada makan lah, 1 biji 2 biji. Yang lain dia, yang tengah dia tidak berani masuk sebab dia bunyi non stop lah, ada angin ataupun tiup. Ini cara boleh cakap berkesan lah, berkesan. Compare with saya dulu simpan CD, simpan kain, simpan macam-macam lah, simpan bunyi ataupun infrared. Yang ini pun saya beri, ini Tak berkesan. tak berkesan. Saya cuba-cuba ini untuk berkesan untuk kucing, tapi tupai langsung tak berkesan. Okey, mungkin ini antara satu cara yang juga kita panggil mesra alam, sebab kita tak bunuh tupai ni lah. Ya. So kalau boleh sebenarnya kita berkongsi dengan habitat haiwan semula. Jadi kalau boleh dalam penanaman durian, kita nak juga menggunakan kaedah yang kalau boleh seboleh-bolehnya tidak mengancam ataupun mencederakan binatang. Kalau boleh lah. Tapi jadi saya rasa antara ini juga satu cara yang mungkin semua orang boleh digunakan bersama. Dan kalau akan datang bila lebih banyak lagi jiran-jiran kita dekat tepi sini yang sawit tu jadi durian, masalah ni akan menjadi berkurangan lagi lah. Sebab bila kawasan penanaman durian bertambah, pencegahan ni akan lebih baik lagi. Jadi mungkin juga Mr. Rahman boleh ceritakan juga apakah masalah yang dihadapi di sini? Yang sebelum ni masalah. Selain pada buah, kerjaan buah tak jadi kan? Ada tak masalah lain yang di kebun ini kurang sikit. Hanya hujan banyak. Okey. Hujan banyak. Sebab itu saya pun cuba guna Mr. Lim punya perbajaan, mencabar di musim hujan. Sebab kalau tak silap tahun dulu bulan 4, bulan 5 ini tempat pun hujan banyak. Saya selalu gagal sebab pada musim hujan selalu adalah pembungkaan. itu yang bikin saya sakit kepala. Very headache. Tapi kali ini musim hujan, di hujung tahun saya mencabar, just tengok dia punya respon lah. Nasib baik semua berbuah. Ya. Grade A banyak, warna banyak bagus, aromanya bagus. Itu sebab saya hari ini saya minta Mr. Lim datang untuk melawat. Tengok ada apa-apa lagi boleh improve, boleh tambah lagi apa-apa SOP tidak cukup. Saya akan follow lagi lah. Okey, saya bagi satu ulasan tambahan. Biasanya di musim penghujung tahun, durian biasanya akan banyak yang ada tompok-tompok hitam dekat permukaan buah durian. Ya. Tapi di sini nampaknya lah tak ada kesan tompok hitam kan? Ada? Kurang. Itu sebab bulan 11 saya banyak kacau Mr. Lim. Sebab saya dah tengok, saya sebelum itu saya pun banyak masalah itu tompok hitam. Sebab itu bulan 11 lah saya tengok itu buah sudah jadi, saya pun banyak kacau Mr. Lim. Almost every 2 to 3 day saya ambil gambar Mr. Lim, ada hitam macam mana, ada ulat macam mana. Nasib baik Mr. Lim dia masih bagi saya very banyak bagus punya respon lah. Terima kasih. banyak. Okey, mungkin satu lagi penghujung. Dari segi ulat pengorek yang mengirang atau pada pokok durian yang menebuk masuk dalam buah durian. Kalau dibandingkan dulu ada beza tak? Banyak perbezaan. Sebelum itu, selepas tupai makan, ulat makan. Selepas ulat makan, baru saya makan. Mau jual pun susah. Nasib baik itu sebab
Selepas bulan 9 saya guna Mr. Lim punya SOP pembacaan. Saya terus hubungi macam mana untuk mencegah urat untuk mengkorek yang itu kuman-kuman. Tahun ini memang banyak improvement lah. Okey, jadi dalam musim hujan biasanya kita menghadapi masalah kulit hitam, pemukaan pada durian adalah disebabkan kanker. Dan kanker sebenarnya kita boleh buat pencegahan pada permulaan melalui gunakan P400 bercampur dengan booster supaya kita dapat meningkatkan imunisasi ataupun ketahanan terhadap penyakit. Dan dari segi perosak pula kita sebenarnya boleh menggunakan racun perosak yang tepat atau betul. Contohnya kita boleh menggunakan aron. Kita sebenarnya aron tu dia boleh membunuh telur ulat pengorek buah. Dan juga sebenarnya juga kita menggunakan boleh menggunakan bioton ataupun BT, Bacillus thuringiensis, di mana kita ini juga antara yang kita nak sama-sama memperkembangkan ialah supaya durian kita bila kutip hasil nanti tidak ada residu racun perosak. Kalau kita nak ekspor racun perosak, kita harus kurang ke peringkat yang paling minimum memenuhi piawaian untuk ekspor. Jadi bersama kita kembang bersama dengan industri ini ialah kita nak memastikan industri ini terus maju, bukan disebabkan oleh masalah residu nantilah. Jadi diharapkan semua orang boleh dapat sedikit pengalaman daripada Mr. Raymond. Dan kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana Mr. Raymond sudi berkongsi pengalaman yang menilai untuk semua orang belajar bersama lagi. Mr. Raymond, thank you. You're welcome. Boleh dikatakan buah, satu kelebihan saya paling suka lah ialah buah tak kuning. Dan satu lagi ialah warna dia hijau tua. Dan kalau kita lihat pokok yang sihat satu lagi tangkai dia panjang. Tangkai dia panjang. Buah dia bujur lagi. So ini adalah kelebihannya ialah kalau kita bagi pembacaan yang betul. Dan selalu saya ceritakan pasal tentang kata berbuah kan. Yang mendata saya berbuah kan. Nampak yang mendata berbuah kan. Yang menegak semua tidak berbuah. Ya. Confirm Ya. Yang mendatang yang berbuah. Yang semakin menurun tu buah tu akan jadi grade A. Ya. Kalau yang kecil, kalau ranting kecil kebanyakan B. Ya, betul. Kalau yang nampak ranting besar menurun, buah A banyak. Betul? Nampak itu? Yang kalau dia ranting besar menurun yang buah A. Kalau yang ranting macam ni kecil halus, kebanyakan kita akan dapat grade B. So ini dan kemudian yang pokok yang saya ingat yang pucuk tak tumbuh tu masih ada sikit lagi lah. Sebab masalah akar. Jadi treatment kat bawah pokok mungkin P400, Aminofui, Root Pro, G232, campur. Tiap-tiap bulan sembuh 2. Sekarang masih musim hujan, kita sembuh 2 kali. Kalau dia nanti musim panas datang, dia mungkin akan kuning banyak. Jadi kalau kita buat betul, so target kita dalam 3 tahun pokok ni semua sudah besar. So tak payah keluar wang lagi lah, boleh masuk. Ini pokok lebih kurang 4 tahun. So your treatment P400. Sebelum itu ada campur itu Fuvik, Aminofuvik. Alternate guna Nanoka. Nanoka. Ya, Nanoka. Nanoka daun, Nanoka ground, tanah. Lepas itu P400. beliau dia mau cuci parang tadi. Dia mau cuci parang. Dia buatnya tadi. Okay. Cara yang paling mudah nak cuci parang.
Jadi keset lagi. Kalau pada musim hujan kita boleh menghasilkan kualiti mesin ini pun dikiranya bagus lah. Sebab hujan biasanya memang akan mengganggu proses fermentasi dan air berlebihan tu menyebabkan buah kita tak dapat kecut sepenuhnya. Jadi kepekatan buah tu tidak sepekat untuk musim panas. Contohnya macam tembikar kan. Kalau tembikar musim hujan dia kurang manis. Kalau musim panas dia akan lebih manis, buahnya akan kecil. Tetapi kalau musim hujan, kalau kita mendapat kualiti mesin ini pun dah dianggap sebagai satu pencapaian yang memuaskan. Di pekanan pun kita rasa amat gembira dan tahniah pada Cik Raymond. Sebab kali ini merupakan langkah pertama dia dapat merasai sedikit hasil durian. Sudah bertahun-tahun dia buat sebelum ini tanpa pengalaman. Asyik melabur saja. Jadi pelaburan durian ini sebenarnya agak berat lah, dan dia mungkin jangka masa yang panjang. Jadi nasihat pada saya untuk pelabur, kalau nak melabur kita betul-betul menyediakan bajet mencukupi lah. Ini saya rasa Mr. Raymond akan setuju juga. Kalau bajet tak cukup memang susah. Betul.